Assalamualaikum, apa khabar semua yang sedang menonton live hari ini. Saya ramai yang tanya kenapa pakaian macam piuris, kan? Sebenarnya saya bawa balik daripada tarawih, kan? Dan kita ngopi-ngopi malam ni. Malam ni bukan saya keseorangan, tapi saya ada seorang sahabat saya daripada Parit Sulong. Dia merupakan seorang doktor yang membuka Poliklinik Al-Amin dekat Parit Sulong. Seorang doktor muda di dalam politik, adalah Naib Ketua Pemuda Parit Sulong. Dan saya perkenalkan kepada anda semua Dr. Aswad. Dr. Aswad. Terima kasih Dr. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8.20? Ha? 8 ke 20? 8. 8 lah. Nak lebih tu saya keluar kejap. Aduh. Okey doktor, sebenarnya topik pada malam ni kita nak berbual-bual lah, nak santai-santai berbual. Kalau panggil doktor kan takkan nak cerita pasal motor, kereta macam tak kena kan. Orang kata tak sambung benda tu. Kita nak cerita pasal yang bukan satu Malaysia yang bercakap tapi satu dunia tentang virus COVID-19 hari ini. Tetapi bukanlah tentang spesifik pasal COVID tu, tapi kita nak tahu keadaan hari ini. Data tu benar ke auta? Dr. Aswad, benar atau auta? Fakta tu. Data-data tu, numbers tu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton rancangan Bersama Syahrul. Dia tak ada rancangan tu. Dia tak santai ni. Sebab kita boleh santai, kita boleh lepak-lepak. Okay, santai. Ini santai je. Baik. Mungkin angin dia lain sikit daripada Parit Sulong. Tu yang macam 2-3 kali juga jumpa Syahrul kat Ngapok Kabin. Tahniah. Terima kasih di atas inisiatif. Terima kasih. Perniagaan yang bagus. Nak jawab tu sebenarnya ironi lah. Tapi data tu memang fakta. Betul? Fakta. Memang fakta. Ya. Kalau mungkin dulu masa zaman-zaman wave pertama, wave kedua, masa zaman kita baru menangani COVID dekat Malaysia, mungkin data tu dia ada delay sikit. Sebab terlalu ramai orang buat saringan. Jadi data untuk dia upload ke dalam sistem kita panggil statistik untuk COVID ni mungkin ada lambat sikit. Tapi sekarang on paper memang fakta. Berapa yang dilaporkan dekat media ataupun dekat laman web rasmi KKM, itulah dia. Memang fakta. Betul lah. Saya dah rujuk. Okey. Sebelum Syahrul ajak kat sini tu, saya selalu berhubung dengan kawan-kawan saya yang dekat sektor kerajaan. Yang baru ni saya tanya dengan seorang pakar, kita panggil public health lah. Kawan saya sendiri, masa bekerja dekat kerajaan dulu, Dr. Shiz nama dia, bertugas di Sepang. Dia pegawai epidemiologi. Epidemiologi ni berkaitan dengan statistik apa semualah. Dia kata memang apa yang positif dia dapat daripada saringan COVID harian tu, itulah yang dikeluarkan dekat media massa ataupun lawan web rasmi. Jadi kalau kata auta, memang tipu. Alamak. So dia adalah fakta. Tiba-tiba rasa takut tau. Kata santai. Memang santai. Memang benda ni memang santai. Tapi yalah, bila kita dengar dekat media sosial, baca kat media sosial, malah ada yang cakap kat media sosial kan, angka-angka yang dikeluarkan bukanlah angka-angka yang betul kan. Ini hanyalah mainan politik, dia orang kata kan. Kalau kita tengok, katakan ada member tanya, macam mana dia dapat the real data benda ni? Kan, contoh, katakan ada satu kilang terkena jangkitan COVID. Seorang, dua orang, tiga orang, dan tiba-tiba dia akan cakap the whole kilang kena. Faham tak? The whole kilang maksudnya kata kilang tu ada 150 orang pekerja, okey. 150 pekerja.
bila dia saring ada 4-5 orang dah positif, dalam data dia akan cakap semua 150 kilang. Adakah benda tu betul ataupun saya ditipu? Tipu. Kan? Kalau nak bercerita tentang realiti, contoh kilang A ada tercetus develop satu kes, 2 kes atau 3 kes. Dan 3 kes ni, let's say dia dah buat ujian swab, yang kita panggil PCR tu, dia dah buat positif. Dan dia akan kita panggil kontak rapat tu. So pegawai yang bertugas akan panggil semua kontak rapat. So kontak rapat yang paling mudah adalah rakan sekerja lah. So biasanya rakan sekerja bila kerja 8 jam, kau duduk kat situ kerja, walaupun ada SOP tapi kadang-kadang dia boleh terlepas pandang, kau kadang-kadang terleka, masa makan kau duduk dekat-dekat. Jadi risiko tu bila kita bersama dalam satu confined space, kawasan yang tertutup, lebih daripada 15 minit kita akan menjadi kontak rapat, kategori A. Jadi bila hari pertama 3 orang positif, hari kedua dia akan panggil. Selebihnya 150 orang tu dia akan panggil ke pejabat kesihatan. Buat saringan. Soalan rambang, soalan kemudian buat pemeriksaan kesihatan dan kemudian buat diakhiri dengan swab jika betul-betul bergejala. Jika betul-betul bergejala, jadi siapa yang buat saringan pada hari itu, keputusan dia akan keluar selepas 36 jam, 24 jam hingga 36 jam. Jadi kalau kata hari Isnin kena 3 orang, hari Selasa buat saringan, mungkin hari Rabu dia akan naiklah numbers tu. Bila numbers tu betul-betul naik, baru dia panggil kluster. Maksudnya bukanlah 4-5 orang dia akan cakap 1 kilang, 150 orang yang akan kena. Tidak. Yang 150 orang tu dia akan dianggap kontak rapat dan kilang tu ditutup, dikuarantin dengan alasan supaya kita boleh contain, kita boleh simpan virus tu di kalangan pekerja tu sahaja supaya tidak keluar lah. Mungkin yang orang silap ni bila kata kilang A ni terus kena kuarantin, maksudnya semua satu kilang tu ada kes positif satu kilang. Tidak. Jadi numbers keluar daripada ujian swab yang positif. Kita panggil confirm case yang confirm saja. Dan itu baru kita kata, kalau kata 150 tu confirm positif, dan baru kita kata satu kilang tu kena lah. Mungkin yang orang salah faham ni, satu kilang kena kuarantin. Bukan satu kilang kena kes positif. Mungkin misnomer kat situ. Sebab tu dia cakap bacaan dia macam tu dia kata kalau satu sekolah ada 400 orang, 400 pelajar, 3-4 orang kena, dia akan numbers tu akan satu sekolah. Tak. Sekarang 27 sekolah dah tutup kat Johor. Memang sekarang ni tengah makin meningkat kan. Makin orang risau. Ni lagi satu soalan. Sebelum kita dia technical sikit, yang kata swab tu, saya pernah kena swab. Macam saya mungkin dah 5-6 kali swab kan. Ada yang kata swab ni memang sakit perut kan, berdarah hidung kadang-kadang kan, rasa macam tak selesa lah. Ada cara lain yang senang swab? Ada. Macam mana? Ailio. Saliva kita panggil. Okey. Tapi tak tepat kan? Tepat. Ya ke? Tapi dekat Malaysia belum meluas. Yang pertama. Yang kedua, masalah dari segi technicality. Contoh, sebab kalau saliva, you kena keluarkan dalam kuantiti yang banyak. Satu, susah lah. Walaupun tak sakit, tapi susah. Problem yang kedua, ada kemungkinan kalau dia takut jadi positif, dia ambillah saliva siapa-siapa. Sebab awak bukan ambil saliva kat situ dekat makmal ataupun dekat klinik dan hantar ke dia macam ni lah, ambil urin lah. Ambil urin bukannya kadang-kadang kita takut kita sangkut, kita pakai orang lain punya kan. Ada Saya tak tahu. Tak tahu lah benda tu. Kalau yang saliva sputum kita panggil kahak untuk TB. Itu memang meluas. Tapi itulah cara yang, kalau soalan dia nak menjawab soalan Syarul, jawapannya adalah. Tapi itulah dari segi technicality takut disalah guna. Orang takut kan. Tapi itulah saya nak mengajak Syarul, walaupun kita santai ni, saya nak mengajak cara berfikir, mengubah persepsi ramai. Daripada kita melihat jumlah kes yang positif, kita melihat
keberkesanan sistem kesihatan kita untuk menangani atau merawat pesakit yang positif. Macam mana kita nak tengok? Kita nak tengok outcome selepas kita dijangkiti COVID. Mati, ada kerosakan organ, ataupun kehilangan diri rasa dan bau untuk jangka waktu yang panjang, ataupun dia sihat. Data dia, kalau kita tengok betul-betul, kita tengok yang pertama kita tengok jumlah kematian. Jumlah kematian kat Malaysia masih rendah. Maksudnya kita mempunyai tim-tim doktor, nurses, paramedik, pegawai kesihatan, inspektor kesihatan. Dia masih lagi berfungsi dengan bagus dan dia orang boleh menjaga yang positif ni. Itu saya nak mengajak kita daripada tengok lihat numbers yang besar. Yalah, numbers tu penting, maksudnya kalau sikit maksudnya baguslah, tapi kalau banyak tu takutlah. Tapi daripada kita melihat data itu saja, kita melihat, kita panggil morbidity. Morbidity ni maksudnya kerosakan akibat sesuatu penyakit. Mortality, kematian. Kita tengok dua tu, kematian dan kerosakan. Kalau kat Malaysia masih lagi bagus. Maksudnya sistem kesihatan kita bagus. Jadi kalau kita kena COVID, kita sihat, badan kita sihat, kita pergi dapatkan rawatan, insya-Allah selamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum cara tanya soalan, saya tahu mesti nak tanya punya pasal vaksin. Jadi vaksin memang ada. Baru aku nak ke arah. Saya nak ke arah vaksin tu. Okey, saya bagi peluang soalan. Okay. Dia ada dua persepsi. Sama ada yang satu ni memang pro vaksin, satu anti vaksin. Kan, daripada yang pro vaksin ni dia akan cakap ialah vaksin ni satu dunia berkesan, vaksin ni yang terbaik kan. Mana yang anti vaksin ni dia kata side effect, ada yang mati, ada yang apa kan. Okey, soalan agak cepu mas sikit. Pro atau anti vaksin? Okey. Pro vaksin. dari dulu memang pro. Okey, apa hujah untuk pro vaksin ni? Okey, macam sebelum saya ceritakan hujah, saya bagi analogi. Okey. Naik kereta, untuk mengelakkan daripada kemalangan, ikut undang-undang. Okey. Kalau kita ikut undang-undang, maksudnya kita pro lah. Tapi masih ada risiko tak untuk kita kemalangan? Masih. Okey. Let's say kemalangan. Nak mengurangkan kecederaan, apa kita buat? Naik kereta. Ada seat belt, ada apa ni? airbag. Yes. Okey. Jadi walau macam mana cara kita buat, risiko tetap ada. Okey. Sama juga macam vaksin. Kita senang kata kita nak dapatkan vaksin ni untuk mengurangkan kerosakan dalam badan yang disebabkan oleh virus. Walaupun kita dah dapat vaksin, tapi masih ada risiko untuk kita mendapat jangkitan. Tapi berbanding dengan orang yang tak dapat vaksin, risiko kita lebih rendah lah. Oh, mengurangkan risiko lah. Mengurangkan risiko kerosakan ataupun efek daripada penyakit tu. Walaupun dia tak perfect, tapi dia adalah satu-satunya peluang untuk kita keluar daripada belenggu COVID-19. Saya pernah jumpa dengan pakcik-pakcik. Bukan pernah jumpa, memang selalu jumpa kalau kat klinik kan. Bila kadang-kadang cakap sedih, anak tak balik. Berapa lama tak balik pakcik? Dah setahun doktor tak balik. Kenapa? Yalah COVID. Jadi macam mana saya nak mengajak orang yang dimanipulasi oleh pihak-pihak yang anti vaksin ni apa semua, dia kata dapat vaksin ada side effect. Memang ada side effect, tapi kita kena timbang tara lah. Side effectnya macam ni, kebaikannya macam ni. Jadi ni kita ni jadi lelaki, kenalah pilih. Takkan kita disebabkan oleh side effect ni kita tak nak benda yang baik. Dekat Malaysia ada masuk vaksin ada dua Ada dua vaksin. Ada banyak, tapi yang dah masuk dalam ada banyak. Banyak. Tapi yang dah masuk dalam pasaran ada dua lah. Saya dapat dos pertama sehari sebelum puasa hari tu, Pfizer Comirnaty. Satu lagi daripada US lah. US, yang satu lagi daripada China tu? China Sinovac. Ya, dua dos juga. Semua dua dos. Alamak, ada soalan ni. Bukan. Tak ada soalan sangat kan. Kita santai lepas tarawih nak bual-bual. Yang anti vaksin pula, dia cakap
Macam dulu ada banyak virus wabak dulu kan. Contohnya macam apa? Polio, Uh, SARS. Okey, dia dah jumpa vaksin. Ya, tapi vaksin tu bukanlah orang kata dalam jangka masa yang sekejap dia jumpa. Betul tak? Betul. Maksudnya ada berapa puluh tahun baru disahkan benda tu selamat. Berkesan. Tapi kalau kita tengok COVID-19 ni berapa tahun dia? Kan? Baru setahun jagung tiba dah ada vaksin. Itu yang menyebabkan anti vaksin ni dia takut pada vaksin tu. What's your point? What's your point? Kalau kita nak bandingkan dulu dengan sekarang, memang tak bolehlah kita nak bandingkan apple dengan apple. Sebab dulu susah nak tengok orang pegang handphone. Memang tak ada. Sekarang teknologi dah maju. Even kalau sekarang kalau Malaysia tak develop vaksin sendiri pun, mesti melalui YBKJ kan. Dia collect data virus yang dia ambil daripada orang yang positif ni. Dia ambil data, maklumat tu dia ada macam coding dia. Dia hantar dekat pusat-pusat penyelidikan. Jadi kalau dulu nak hantar, macam contoh kita ada data virus kat Malaysia, kita nak hantar kat US mungkin makan masa sebulan, 2 bulan sebab tak ada kemudahan teknologi kan. Jadi teknologi dah di hujung jari. Hari ni si A ni kena virus COVID, virus tu masuk dalam amal, dia ceraikan semua data, dia dapat satu data. Okey, virus kat Malaysia, COVID kat Malaysia macam ni. Dia punya susunan DNA dia, dihantar dekat US. Sama tak? Dia kata, oh sama. Dan kalau sama, dan kita develop lah vaksin-vaksin yang boleh bertindak balas terhadap virus ni. Sebelum datangnya COVID, awak pernah dengar SARS kan? Dia datang daripada family yang sama. Okay. So daripada situ pun kita dah dapat maklumat bahawa kita boleh develop vaksin yang berdasarkan family yang sama untuk bertindak terhadap virus sekarang. Jadi maksudnya kita dah ada ilmu. Mungkin dulu orang menimba ilmu, mencari ilmu. Sekarang ilmu tu dah ada. Tinggal diaplikasi je. Bagus. Sebab tu kita cepat. Itu je yang bagus nampak. Anti vaksin dengan kata macam saya tadi ni ambil masa bertahun-tahun kita nak dapatkan vaksin untuk penyakit lain. Tapi kenapa cepat? Kerana teknologi. Jadi cuba hadamkan yang anti vaksin ni. Kerana teknologi. Sebab tu dia jadi cepat. Lepas tu ada cakap antara dua yang Pfizer dengan Sinovac daripada China. Orang tak nak ambil Pfizer, orang nak ambil Sinovac. Sebab apa? Katanya COVID daripada China. Dah tentulah China yang akan mengeluarkan vaksin yang bagus. Yang dia nak bunuh. Pfizer pula tak bagus. Okey, apa pendapat doktor? Oh, tak bolehlah cakap macam tu. Sebab balik kepada yang saya punya fakta tadi, information technology. Maksudnya kita kena berterima kasih walaupun virus ni start daripada Wuhan, kita kena berterima kasih kepada rakyat China kerana sanggup berkongsi info. Cuba bayangkan kalau negara China menyembunyikan kes daripada pengetahuan WHO. So WHO pun tak tahu kewujudan virus COVID ni. Dan China tak nak share dia punya information terhadap information berkenaan dengan virus ni kepada seluruh dunia. Memang masa tu China je lah. China je lah yang develop vaksin. Tapi disebabkan kes dah menular di luar China, daripada Wuhan pergi ke luar daerah Wuhan, daripada pekan Wuhan pergi ke daerah. Lepas daerah dia pergi ke provinsi yang lain. Lepas tu dia pergi negara lain. Jadi nak tak nak China kena berkongsi. Bila China berkongsi, WHO ambil alih dan WHO mempromosikan syarikat-syarikat ni supaya develop vaksin cepat mungkin. Sebab kita tahu awal-awal dulu masa kehadiran virus COVID ni memang satu dunia terkesan. Kalau WHO tak ambil tindakan, mungkin saya pun tak boleh nak bayangkan, saya pun mungkin tak ada kat sini tu. Tapi disebabkan oleh langkah-langkah yang diambil oleh WHO dan kesediaan China untuk berkongsi maklumat tu sampai kat negara-negara pembuat vaksin dan dia develop daripada situ. Bekerjasama. Kenapa 2 kali vaksin? Kenapa 2 kali? Ada yang sekali tak? Tapi tak masuk Malaysia lah. Ada yang 3 kali. Kenapa 2 kali? Sebab kita panggil
satu tak cukup. Okey. Dos pertama dia akan bagi kita lebih kurang 20% immunity terhadap virus. Immunity ni kita fikir ibaratnya adalah macam kita punya askar lah. Dalam badan kita memang ada askar. Askar yang memang Tuhan ciptakan, Masya Allah, dekat dalam badan ni, mengelakkan daripada benda asing daripada luar masuk dalam badan dan merosakkan badan kita. Badan kita pula, dia selagi kita tak feed information, kita tak bagi information, dia tak tahu. Sebab kalau kata kita kena virus, badan kita tak tahu, oh ni ada virus, ni adalah virus. Dan virus ni bahaya. Badan kita tak tahu pun. Dan badan kita ambil masa yang lama untuk develop immunity. Dan masa tu digunakan oleh virus untuk merosakkan badan kita dan kadang-kadang boleh membunuh. Jadi vaksin ni tujuan dia untuk bagi tahu, untuk bagi kelas, bagi information, bagi data supaya bila virus sudah datang kat kita besok, badan kita dah ready. Masuk je virus, vaksin hari tu contoh masuk vaksin dalam badan kita kan, vaksin tu bagi tahu kat badan kita, Aswad, ini besok kalau ada virus masuk dalam badan awak, ini adalah COVID. Virus dia macam ni. Okey. So badan kita bila besok kata, andai kata kita dah complete lah kita punya vaksin dan badan kita akan ready lah. Virus tu masuk, kita cepat-cepat bunuh dan kita punya efek terhadap badan pun kurang. Tapi nak membentuk immunity yang lengkap 100% belum ada jaminan. Dan bila dos pertama Pfizer ni dia lebih kurang 20% je. Dia 20% askar tu bangun, lagi 80% masih tidur. Dan vaksin kedua naikkan kepada 50 hingga 60%. Dan selepas itu, maksudnya dalam jangka waktu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, barulah develop sampai 100%. So bila vaksin virus tu masuk kat kita, automatik kita dah hantar general berlawan dengan virus ni. Berbanding dengan orang yang tak dapat vaksin, vaksin masuk kita cakap tak apalah, hantar paling kecil apa? Prebet hantar prebet dulu lah lawan virus. Hantar prebet, mati prebet. Hantar prebet kalah. Dah ambil masa dah 2-3 hari. Hantar sarjan. Hantar sarjan pun mati. 2-3 hari lagi. Jadi dalam masa 6 hari tu badan kita dah teruk. Oh, kalau macam vaksin dia recover cepatlah. Dia maksudnya kalau katakan recover cepat. Cepatlah kan berbanding yang orang tak betul, ni, betul. Dia punya ayat dekat situ kata dengan pengambilan vaksin ni dia tidak dapat melindungi kita 100%. Tapi dia ada data bahawa lepas kita ambil vaksin, kalau kita kena jangkitan, kadar kerosakan terhadap badan tu akan rendah berbanding dengan orang yang tak ambil. Okey. Badan kita tadi kata keluarkan general, panglima kan untuk mempertahankan badan kita daripada COVID ni. Tapi COVID ni tak bodoh. Adakah dia akan mutasi menjadi lebih kuat? Ini aku nak tanya. Saya nak puji kat Syarul ni sebab Syarul ni banyak baca ni. Kalau dia cerita pasal mutasi dia banyak baca. Betul, maksudnya kita macam tadi general panglima badan kita ni dah bersedia. Habis COVID tak bersedia ke? Cakap kau ajar badan ni semua dah dapat pangkat besar-besar nak lawan aku. Baik, aku akan berubah mutasi menjadi lebih kuat. Mutasi Betul, ada. Okay. Banyak baca. Kalau Syarul boleh tanya soalan ni memang dia banyak baca. Mutasi memang berlaku. Okay. Even kalau dulu ingat satu kes mamak tu kat mana? Kedah ke mana? Penang ke? Dia kata mutasi datang daripada India kan. Ni ada yang satu kedai mamak. Yes. Jadi mutasi memang berlaku. Nak beritahu breakthrough ni, nak beritahu. Mungkin ramai yang tak tahu lagi. Sekarang dekat India, kenapa kes dekat India mencanak-canak? Satu hari 200 hingga 300 ribu. Serius. Yang terbaru ni, wave terbaru ni adalah yang pertama disebabkan oleh orang tak mengamalkan SOP lah. Orang dah fed up. Asyik SOP orang dah fed up. Itu satu. Saya pun tak boleh nak buat apa. Kita boleh kesian je lah. Yang kedua memang dah ada mutasi. Awal-awal hari tu dia detect mutasi, kita panggil second mutation, mutasi yang kedua. Dalam masa seminggu lebih, dah berlaku mutasi yang ketiga. Kalau ikutkan data, kalau tak silap saya, vaksinasi yang kita dapat, vaksin yang kita dapat ni, dia boleh cover sampai mutasi kedua lah. Tapi mutasi ketiga belum ada data lagi. Itu yang orang cakap, company ni sebenarnya nak jual ubat ke, nak
nak membantu ni kan. Tapi memang kita kena Data tak ada, macam mana dia nak keluar ubat? Yes, data tak ada. Selagi data, sebab benda ni baru dan dia belum test dekat vaksin yang kita dah dapat start. Kalau ikutkan dekat US yang paling awal bulan berapa bulan 2 kan masa tu. Malaysia masuk bulan 3 bulan 4 kan. Data tu vaksin yang yang develop, yang dia orang buat tu awal tahun atau hujung tahun lepas. Tapi vaksin ni baru berlaku. Jadi kena ada kajian lah. Baru tahu sama ada kita perlukan lepas ni kena cucuk setahun sekali ke ataupun cukup 2 kali. Kalau Syarul tak maklum, kita ada satu penyakit influenza. Syarul ada anak kan? Influenza memang famous. Influenza punya sistem, vaksin punya sistem, dia develop setiap tahun. Sebab influenza punya virus, dia bijak macam tadi Syarul cakap lah. Naik pangkat. 2020 pangkat ni, 2021 pangkat ni, 2022 pangkat ni. Sebab tu untuk influenza dia punya suntikan vaksinasi setahun sekali. Tapi dia tak wajib sebab influenza dia tak seganas COVID. Jadi orang pun tak ambil maklum. Tapi kalau yang mana concern, dia selalu datang kat klinik kita, dia akan ambil dos vaksinasi setiap tahun lah. Saya tak silap saya, setiap bulan 2 company akan keluarkan. Saya tak boleh komen sama dia nak jual barang, ubat ke apa. Tapi memang berlaku lah. Mutasi adalah satu benda real. Dan kita kena hadap Arul. Alah. Tapi Rul, berbanding tak dapat vaksin. Betul. Jadi kepada yang belum ambil vaksin tu, silalah ambil. Kan? Kita jangan dengar momokkan yang kata vaksin ni ada side effect yang teruk-teruk kan. Side effect mungkin ada. Ada yang member cakap lepas injet masa macam pening ada benda. Kalau saya ceritakan pengalaman saya, lepas injet memang sakit. Lepas injet tak sakit sangat, tapi lepas 2-3 jam tu kita akan rasa sengal lah. Macam masa kebas sikit. Tapi VCG, function lah. VCG lah, macam VCG. Yes, tapi function lah. Setakat nak jawab telefon boleh lagi lah. Ada staff saya seorang demam. Cakap alamak demam ke? Tak apa, demam rehat lah. Dan ada tu sampai sakit sendi, mual. Tapi recover lah. Recover. Itu je benda kan. Jangan takut-takut lah. Tak adalah side effect sampai paralyzed ke apa. Tak ada lah. Jangan takut lah kan. Jangan risau yang suami lepas ambil tu dapat kahwin lagi satu kan. Alhamdulillah. Sensor tak ni? Kan orang rumah tanya, Amboi lepas ambil vaksin kahwin lagi satu. Ni orang kata apa, side effect daripada vaksin. Jangan jualkan side effect tu untuk dapat kahwin lagi. Okey, dah 2 dos dah. Sekarang ni keresahan rakyat kita. Kenapa aku masih tak boleh rentas negeri lagi? Kalau aku dah ambil 2 dos ni, katakan dah ambil dos kan, masih lagi tak benar kan kita rentas negeri. So for what? Memandangkan inilah suara-suara rakyat yang dah nak raya ni kan, orang dah nak beraya apa semua. Kenapa tak boleh rentas negeri lagi? Tak mungkin kita bercakap ni bukanlah kita ada power yang kita boleh buat rentas negeri dibenarkan kan, tapi pada pandangan doktor lah, kacamata doktor, kenapa tak boleh lagi nak rentas negeri? Yang pertama, kalau Syarul dah dapat vaksin, Syarul nak pergi satu tempat, adakah orang kat tempat tu dapat vaksin? Okey. Kalau orang kat tempat tu belum dapat vaksin, walaupun Syarul dapat vaksin, tapi Syarul boleh menjadi pembawa. Kan saya cakap tadi, vaksin tidak boleh melindungi kita daripada jangkitan, tapi dia boleh mengurangkan side dia kan, efek dia kan, tapi masih boleh bawa. Jadi kalau dekat tempat sana tu belum complete dia punya vaccination, jadi sebab yang pertama lah. Jadi kita tak boleh ke sana lah sebab kita boleh bawa lagi. Kita masih ada risiko nak bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan vaksin selain daripada kita cerita technicality tadi, tujuannya adalah untuk kita membentuk, kita panggil immunity berkelompok. Bahasa medical term ni kita panggil herd immunity. Kan kalau kita perasan YB Menteri dia ada cakap kita nak kalau boleh 80% penduduk dekat Malaysia dapat vaksin supaya kita boleh membentuk satu community immunity herd, kita panggil lah immunity berkelompok.
Maksudnya bila dah 80%, ada yang 20% je tak dapat sebab satu, bawah 18 tahun tak boleh suntik, ibu mengandung tak boleh, ibu yang menyusukan bayi tak boleh, orang yang ada sejarah alahan tak boleh. Jadi orang-orang tu let's say kata 20%. Jadi bila dah ada 80%, virus nak masuk pun susah sebenarnya. So maksudnya contoh kita yang dah kena vaksin ni, kita anggap dalam satu kawasan. Yang luar semua dah kena vaksin. Tapi kat dalam tu kita nak melindungi orang kat dalam yang 20% tu. Jadi bila dah ada imuniti berkelompok, 80% daripada populasi tu dah dapat vaksin, virus nak masuk pun susah dan nak sampai ke orang yang kita lindung pun susah. Tapi buat masa ni kita belum sampai herd immunity tu lagi. Jadi mungkin satu masa nanti kita boleh kawal mutasi ataupun vaksin ni boleh cover untuk mutasi ke-4, ke-5, ke-6. Dan kes tak ada dalam satu jangka masa yang tertentu. Dan juga kita dah cover untuk 80% punya vaksinasi. Masa tu insya-Allah saya rasa kita boleh rentas negeri, rentas negara. Mungkin kita dah boleh aktiviti tu mungkin dah boleh kembali kepada dululah. Tapi buat masa ni belum lagi. Hujah yang bagus. Bermaksud kalau kita dah ada vaksin pun kita boleh jadi pembawa. Dan kalau kita balik raya ni, kalau boleh rentas negeri, kalau kita balik membawa COVID-19 pun tak guna juga. Betul. Kan? Berbahaya juga untuk orang kampung. Tapi ada saya banyak soalan kalau pasal COVID ni lah. Kenapa bermain banyak soalan? SOP yang dikeluarkan kerajaan kan hari ni, cek suhu apa semua. Sebenarnya yang bawa COVID pun tak adalah demam pun sebenarnya. Betul tak? Tak tahu lah, pada saya lah mungkin saya silap kan. Kadang-kadang yang pembawa COVID ni macam kawan-kawan saya, dia kata macam Tak ada apa kan? Tak ada apa pun demam. So kenapa beria sangat cek suhu? Masuk siap macam tunduk tet. Betul tak? Pencegahan. Kita tak boleh nak detect secara suhu, tapi sekurang-kurangnya bila kita kita saring, kita detect, kita dapat tangkap, bukan tangkap lah kita dapat kesan orang yang demam, sekurang-kurangnya kita boleh mengelakkan orang yang demam tu masuk kat tempat yang ramai tu. Berbanding kalau kita biarkan saja, jadi dari segi pengawalan tu akan menjadi sukar lah. Dan QR code tu tujuannya untuk pengesanan. Kalau dulu orang tak tahu pasal QR code, nak pergi kita panggil saringan, kita panggil kontak tracing, mengesan kontak ni, kena pergi jumpa ketua kampung pergi tanya anak buah ni rumahnya mana. Jadi susah. Dah ada teknologi QR code ni, jadi senang lah. Kalau contoh kita dipanggil sebagai kontak rapat, kita dipanggil kontak rapat, kita bawa MySejahtera tu, dia akan buka dekat sejarah tempat yang kita pergi dan dia akan call lah tempat-tempat tersebut. Adakah tempat tu tertutup, tempat tu terbuka, ada amalkan SOP ke tidak. Jadi kalau kata kedai A amalkan SOP, ada QR code, tempat terbuka. Jadi risiko untuk penyakit tu tersebar kat situ rendah. Berbanding dengan tempat yang tertutup, lepas tu SOP pun tak dititik beratkan. Jadi tempat tu lebih berisiko tinggi. Mudahnya untuk kita mengurangkan kes. Dia tidak boleh kata kalau pasang temperature kita boleh elak COVID. Tapi tidak. Tapi dengan pasang temperature ni dia boleh memudahkan je. Memudahkan. Cuma yang saya risau kan, bila keadaan hari ni kan, kes bertambah, orang setiap hari bertambah apa semua, ada yang kata data ni palsu lah apa kan, dengan keadaan ni. Sampai satu tahap orang dah rasa boring tau. Orang dah rasa macam exhausted gitu. Persetan kan benda ni, persetan kan kerajaan nak cakap apa, nak buat SOP macam mana pun, aku nak langgar benda ni. Aku nak hidup macam biasa. Kan ada negara yang dah sampai tahap macam tu tau. Tapi kita tengok Malaysia ni ada adab, nilai yang tinggi, nilai moral yang tinggi. Kan tak ada sampai ke tahap tu. Tapi mungkinkah akan jadi? Dia sebenarnya kita hidup ni sentiasa belajar. Kalau kita dah ada ilmu tu kita amalkan. Sebab
kita kena ingat dulu masa zaman awal-awal COVID tu kita tak tahu COVID ni apa, macam mana dia merebak. Dulu ada kata jarak 10 meter, lepas tu turun 5 meter, sekarang turun 1 meter. Kuarantin dulu awal-awal kena 20 hari, 14 hari, sekarang 10 hari. Jadi kita sentiasa belajar. Cuma itulah, ayat saya adalah kita kena selfish kepada diri kita. Maksud selfish tu maksudnya kita jaga diri kita. Saya jaga diri saya, Syarul jaga diri Syarul, kawan-kawan jaga diri kawan-kawan. Jadi bila semua jaga diri masing-masing, Selamatlah. kita pun takkan ada masa untuk berfikir bahawa SOP ni membebankan. Jadi saya tak boleh nak nafikan memang ada yang penat lah, susah lah, nak berniaga susah, nak pergi bazar, nak tinggal anak pun, anak tak boleh masuk. Tapi saya optimistik lah, Rul. Optimistik bahawa kalau kita buat macam tu, kita kena, walaupun kita terpaksa korbankan sedikit nilai-nilai ialah ekonomi, tapi daripada langsung kita tak amal SOP, terus tutup. Ramai yang ramai yang berjangkit, ramai meningkat kematian tu yang kita tak nak. Itu yang berlaku kat India. Memang datanya orang India dah fed up. Bila dah fed up, kes meningkat, kematian meningkat. Sebab apa? Sebab sistem kesihatan dia dah lumpuh. Sebab kat hospital sendiri banyak kes, doktor, paramedik pun kena jangkit. Bila lumpuh, orang pun dah hilang harapan nak pergi hospital. Aku cakap aku pergi hospital pun sama. Rawatan pun mati juga. Kita jangan sampai tahap macam tu. Jadi sementara kita boleh amal SOP ni, amalkanlah. Mencegah lebih baik daripada apa ayat tu. Mengubati. Jadi doktor, terima kasih masa menjemurui. Terima kasih sebab teman sembang-sembang ngopi ni cerita pasal COVID-19. Data tadi benar atau auta? Jawapannya benar. Daripada hujah, daripada doktor tadi hari ni. Dan apa pun kita laksanakan tanggungjawab. Kalau kerajaan hari ni kata kena vaksin, kan, kita turutlah. Kita janganlah anti vaksin. Janganlah kata bila vaksin tu dia kata, ada yang kata orang kampung ni cerita, kau kalau cocok vaksin tu sebenarnya dia letak chip. Alhamdulillah. Dia letak chip kat dalam. Bila chip tu, kerajaan akan dapat baca data. Itu sebenarnya betul. tak benar lah benda tu, kan. Sebenarnya itu adalah benda yang kita kena ambil langkah untuk kita mengawal benda ni daripada terus merebak, berlaku kemudaratan yang lebih teruk, kan, terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap komuniti, kan. Jadi apa pun, terima kasih doktor sebab terima kasih, Rol, datang ke sini untuk kita chill lepas tarawih ni. Last word daripada doktor. Silakan saya bagi ruang untuk last word. Okey, baik. Terima kasih Kak Syarul bagi peluang saya bercakap ni. Sekurang-kurangnya saya berharap agar sedikit ilmu kita dapat manfaatkan lah. Yang pertama, yang kedua, memang kita kena jadi selfish lah. Selfish tu bukan kita. Apa maksudnya selfish? Untuk kita menjaga diri kita supaya bila kita dah jaga diri kita, kita boleh jaga dekat orang sekeliling kita, anak-anak kita, ibu bapa kita yang tak sihat. Selfish tu maksudnya penjagaan SOP lah. Dengan cara tu kita dapat membantu untuk mengurangkan penularan. Dan kita berharap kita akan keluar daripada belenggu wabak ni. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Dan kepada anda semua, kan, kita tahu dah nak raya, kan, kalau kerajaan kata belum boleh lagi untuk datang sendiri, kita kena akul lah benda tu. Sebab mereka dah berkorban masa, tenaga, kan, untuk jaga kita semua, kan. InsyaAllah kita patuh, kan, kita jangan cuba percaya persepsi atau cerita-cerita dongeng ni semua. Macam tadi, cocok ada chip. Jangan percaya orang kampung semua. Jadi kita teruskan menjaga, kita jaga kita, insyaAllah. Dan hari ni pun kita berbual pun, sebenarnya kita jarak okey, SOP kita. Okey. Jarak SOP okey. Mask ada, apa semua. Bila bercakap pun kita buka mask. Thank you. Jangan hentam semua. Netizen, komen bawah tu padam kalau cakap pasal SOP. Kita jaga SOP kita hari ni. Terima kasih semua. Jadi kita boleh buat bagi program lepas tarawih, sembang lepas tarawih. Bagus. Bagus. Steady ya. Steady. Pening lah program ni. Alright. Jadi kamera mana aku kena? Kamera ni.
Baik, kita jumpa lagi. Kita sambung berbual dengan doktor. Korang buatlah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.